السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sadaqallahul azim. Ayat 40 surah Hamim Al-Mu'min, atau nama lainnya surah Ghafir. Mafhum: sesiapa yang melakukan sesuatu dosa dan kesalahan, maka tiadalah dia dibalas melainkan setimpal semisal dengan dosa kesalahan itu. Dan barang siapa yang melakukan amal yang salih dari kalangan lelaki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Dan di dalam syurga itu mereka akan diberi rezeki dengan tidak terhitung lagi. Yang saya muliakan, ayahanda Tuan Imam, seluruh kepimpinan masjid,
muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada pagi ini pada hari yang ke-10 bulan Syawal bagi tahun Hijriah ini. Tuan-tuan muslimat, sudah 10 hari kita meninggalkan Ramadan Al-Mubarak. Sudah tentulah perasaan rindu yang tidak terhingga bersarang di dalam jiwa dan hati-hati kita, merindui suasana Ramadan yang sudah tentu tidak ada tangan yang mampu menghalang untuk Ramadan pergi meninggalkan kita. Allah berfirman, ayat 36 surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Mafhum, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Dan kami telah menentukan bulan itu berjumlah 12 semenjak hari kami menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Tuan-tuan muslimat, bulan ni ada 12. Maka Ramadan bulan ke-9. Maka lepas 9 adalah 10. Kita tak boleh halang 10 tu nak datang, kerana perkiraan dia begitu. Takkan lepas 9 3. Hak tu Tanjung Rambutan. Lepas 9 mesti 10. Maka kita tak boleh halang Ramadan nak pergi. Syawal pula tersenyum datang, menandakan musim-musim haji sudah bermula. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, adalah ibadah haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Bermula 1 Syawal sehinggalah 13 Zulhijjah. Itulah yang kita panggil bulan-bulan haji. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa yang boleh kita ambil kesan pengajarannya ialah, pertama sekali, apa yang pernah dinukilkan oleh almarhum Asy-Syaikh Mustafa Masyhur di dalam kitabnya Zadun 'ala Tariq,
bahawa di antara tanda seseorang itu telah jatuh ke lembah kekufuran, dia dah mula nak jadi kufur, penyakit kufur tu dah mula nak hinggap ke dia. Kata almarhum, di antara tandanya ialah kita melepaskan Allah dari hidup kita. Apa maksud saya? Alhamdulillah, Allah izinkan kita berada sampai di malam raya. Allah panjangkan usia kita. Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita, sehingga bermula 1 Ramadan sampai malam raya, alhamdulillah, dapat bertakbir, bayar zakat fitrah, insya-Allah Lailatul Qadar, alhamdulillah, dalam keadaan di celah-celahnya ada orang yang sakit, Allah tak bagi kesihatan yang baik pada dia, Allah sakitkan dia sampai tak boleh puasa, terlantar di hospital. Ada yang Allah ambil nyawa dia. Anak murid saya, almarhum Cikgu Roslan, Sekolah Kebangsaan Telui Timur di Bukit Selambang, meninggal malam raya. 2 bulan terlantar di Hospital Sungai Petani kerana kanser telinga. Saya sempat ziarah pada 21 Ramadan. Bawah cuping telinga ni berlubang, nanah keluar. Allahu Akbar. Oh, barah telinga sebelah kanan. Malam raya, 11 suku malam raya, Allah ambil nyawa dia. Pagi raya 1 Syawal, kita pun kelang kabut. Mana nak solat raya lagi, mana nak ziarah jiran tetangga lagi. Allahu Akbar. Semayang pukul 11 pagi. Tuan-tuan, ni dia Allah kurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang. Ada orang sakit, ada orang Allah ambil nyawa dia, tak sempat nak buat apa. Kata almarhum Asy-Syaikh Mustafa Masyur, apakah semuanya kerana kebetulan? Apakah semuanya kerana kamu rasa kamu hebat, kamu sihat, kamu lupa Allah yang telah mengirimkan nikmat itu kepada kamu? Please bear in mind, pasak dalam minda kita, Allah yang mengurniakan segala-galanya, maka tiada lain lafaz syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama sebulan kita berpuasa, Islam mendidik kita supaya kita hadirkan satu pandangan yang dipanggil dengan pandangan mata hati, ainun basyirah, yang ni ainun nazarah, yang ni naked eye, yang ni mata telanjang, mata luar kita, yang melihat sekeliling kita. Di sana ada satu lagi mata, penglihatan,
yang juga mesti celek, jangan bagi dia buta. Itulah mata hati. Tuan-tuan muslim, penting ke tidak mata hati di dalam melihat Ramadan? Jawab dia penting. Dan sebelum kita kupas benda ini, saya nak baca sepotong ayat. Ayat 41 surah Al-Furqan pada juzuk yang ke-19. Nak cerita apa tuan-tuan muslimat? Akibat kegagalan menggunakan mata hati, jawab dia punah binasa. Apa ayat dia? Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura wa idza ra'auka in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'athallahu rasula. Dua ayat, 41, 42, juzuk 19 Al-Furqan. Ayat ni aja akibat tidak melihat dengan mata hati. Baik, kita lihat dulu ayat pertama 41. Dan demi sesungguh mereka itu atau 'alal qaryati, mereka telah melalui satu qaryah. 'Alal qaryah dalam Quran, qaryah boleh jadi juga makna negeri. Qaryah boleh juga makna kampung. Kena tengok ayat. Dalam ayat ni negeri. Allah Ta'ala cerita mereka akan mendatang, mereka akan maru, mereka akan melalui sebuah negeri umtirat mataras saw, yang telah kami hujani negeri itu dengan hujan kebinasaan. Baik, apa cerita tu? Ayat ni cerita rombongan dagang Abu Jahal. Abu Jahal, pemimpin Quraisy, mereka mengadakan perniagaan yang cukup hebat pada dua musim. As-Saifi pada musim panas, dan Syita pada winter, musim sejuk. Bila masuk musim panas, mereka akan bergerak ke bumi Syams, iaitulah Jordan, Suria atau Syria, Arab panggil Suria, Baitul Maqdis, Palestin. Ini adalah bumi Syams. Mereka akan bergerak ke sana. Dan musim sejuk, mereka bergerak ke arah selatan di Yaman, selatan Makkah, ke Yaman. Apabila mereka bergerak ke bumi Syams, Allah cerita mereka mesti lalu. Itulah laluan mereka. Mereka mesti lalu di sebuah negeri umtirat mataras saw. Ada kalimah matar, mim,
ta, ra, matar. Matar makna hujan, hujan tak elok. Hujan matar saut. Jadi kita sembang, apa maksud hujan tak elok tu? Kalau mim, ta, alif, ada huruf mat, matar panjang sikit, ada huruf mat, mim, ta, alif, ra, matar, maka dia jadi airport, lapangan terbang. Kalau matar saja, dia jadi hujan. Baik, mereka mesti lalu negeri itu. Matarasau, negeri yang kami telah hancurkan dengan hujan, dengan satu bentuk hentaman hujan kejahatan. Itulah the Dead Sea. Itulah Bahrul Mayit. Itulah laut mati di Jordan yang kita pernah sampai. Tuan-tuan pun dah sampai, saya pun pernah sampai, alhamdulillah, di laut mati di Jordan. Kawasan yang Allah hancurkan. Kawasan yang negeri yang di dalam surah Al-Hijr Allah sebut aliyaha safilaha. Kami angkat bumi Sadum ini. Daripada Sadum inilah datang kalimah Sodom, sodomais atau liwat. Kaum yang liwat. Nabi Lut kata, hadhihi banati. Nabi Lut kata, ni dia anak-anak perempuan aku. Ambil. Tak. Mereka kata, jangan buat lawak Lut. Oi, kami jenis Volkswagen enjin belakang punya. Kami jenis tu. Jangan duk buat lawak. Kami tak kingin anak perempuan hang. Mereka buru 3 malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut, yang bertamu, yang beritahu Nabi Lut untuk keluar meninggalkan negeri. 3 malaikat ni. Malaikat kan handsome, lawa-lawa. Itu sifat malaikat. Bila jadi manusia, malaikat tu dia lawa, bentuk orang yang cantik. So mereka kata, kami nak 3 orang ni. Nabi Lut kata, hampa ni gila apa ni? Ni tetamu aku. Malaikat pula. Dengan malaikat pun mereka nak rembat. Yang kata homoseks punya pukulan, otak jadi sewel. Sebab itu kajian menunjukkan orang yang kaki homoseks ni memang otak dia bengong biol. Itu kajian. Sebab dia langgar sifat tabi'i kemanusiaan. Sebab itu Paula yang baca Quran tu, Paula Ross yang baca Quran di Sweden, kan, yang baca Quran tu, dia homoseksual, dia gay. Sebab itu ulama kaji, bila duduk dalam grup tu, otak jadi bengong, otak jadi sewel, fikir dah tak berapa nak cermat. Sebab mereka sudah melanggar fitrah yang Allah tentukan. Sampai malaikat pun mereka nak sapu. Anak perempuan aku ada. Tak, kami tak mau. Allah angkat aliyaha safilaha dalam suratul Hijr. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Angkat, terbalik, empuk. Allah, Allah, ya Allah, ya Tuhan. Tak tahulah di laut mati itu, anak-anak angkat saya, pelajar-pelajar Universiti Mu'tah di Jordan, waktu saya ziarah mereka dulu, mereka ajak saya mandi di laut mati.
Mandi pula belah malam. Saya kata, hampa bagi aku mikrofon boleh, suruh aku mandi, tobat lahum aku tak pi. Jangan cari pasal tuan-tuan, takut. Dia kata, alah Habib, dia panggil bapak lah Habib, tak ada apa lah. Hampa nak mandi, hampa pi, aku tak ada pasal. Lepas tu ada seorang habak pula. Hari tu kami mandi Habib, tulang keluar, lagi aku tak mau. Tulang tahun bila tu? Tulang tu floating. Tu di bawah tu. Kita pun tak tahu, laut mati. Depa kata tulang duk timbul. Depa habaq lah, saya tak bohong, depa cerita. Kata hampa pi mandi, aku tunggu tepi, tak apa. Tak ada pasal tuan-tuan, naik takut kita. Mandi pula tengah malam, depa steady lah. Floating kan, garam dia tinggi, tak tenggelam kita. Allahu Akbar. Allah angkat empuk dan Allah hentam mereka dengan letupan gunung-gunung di sekeliling, batu-batu yang menghentam mereka. Itu maksud Allah, umtirat matarasau, mereka telah dihantam, dihancurkan dengan hujan batu, hujan kejahatan, hentaman daripada letupan gunung-gunung di sekeliling. Tuan-tuan muslimat sekalian, Allah kata, Abu Jahal, pemimpin Quraisy, duk lalu tepi laut mati. Awak mereka tak tahu ke itu bumi kaum Nabi Lut? Tahu. Mereka tak tahu ke yang tu laut mati? Tahu. Mereka tak tahu ke kaum itu dihancurkan Allah? Tahu. Afalam yakunu yarawnaha, kenapa mereka tidak dapat melihatnya dengan mata hati? Kenapa bila balik Makkah kamu lawan Nabi Muhammad, kamu hentam Nabi, kamu tuduh dia ahli sihir, pemecah belah, macam-macam kamu buat? Kamu tak tengokkah laut mati? Tengok, lalu Allah sebut. Tapi mereka tidak tengok dengan mata hati. Mereka hanya tengok dengan mata kasar sahaja. Akibatnya mereka hancur. Tu dia penting melihat dengan mata hati. Tambah ayat selepas dia, ayat 42. Wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dan setiap kali mereka tengok Nabi, maka mereka jadikan Nabi bahan sendaan, bahan pelekeh, bahan mainan, sambil mereka berkata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, inikah dia lelaki yang dilantik Allah menjadi rasul? Mereka kata tak ada orang lain ke? Yatim piatu, mak tak ada, pak tak ada, datuk dah mati, pak cik dah mati, miskin, tak ada harta, tak ada duit, gembala kambing, ni ke rasul? Kenapa mereka tidak melihat dengan mata hati? Mereka hanya melihat dengan mata kasar akan tubuh, akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dihumban Allah ke dalam neraka. Mereka tak tengok dengan mata hati. Inilah Rasul Muhammad Al-Amin yang mereka sendiri beri gelaran Al-Amin. Bukan Nabi minta. Nampak tak tuan-tuan muslimat? Kesan bila mata hati mati. Baik, faham yang ni, mari kita beralih sekejap pada puasa. 30 hari, bukan 3 hari, bukan 13 hari, 30 hari.
Tadribat, kata Arab, latihan yang kita lalui. Takkanlah 30 hari nampak dua benda ya. Pertama, waktu imsak, dia nak berhenti dah makan, walaupun imsak boleh makan lagi. Katalah subuh, dia nampak waktu subuh berhenti makan. Lepas tu dia nampak maghrib nak start makan balik. Dua tu 30 hari dok nampak ni ya. Dok nampak berhenti makan, lepas tu nak start makan balik. Hai, 30 hari hak ni ya. Tambahlah sikit, nampak bazar Ramadan, nampak more, tu lah tambah sikit, 2-3 benda. 30 hari matikah hati kita dengan tidak boleh mengambil ribuan, jutaan pengajaran yang hadir, falsafah yang hadir di dalam Ramadan, yang mesti diangkut keluar 11 bulan mendatang. Tuan-tuan muslimah, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam dalam hadis sahih, buka dalam Matan Arba'in, dalam Al-Bukhari, dalam Mastika hadis, semua ada hadis. Hadis apa? Hadis lepas subuh, lepas Nabi semayang subuh, duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba berdiri seorang lelaki di pintu Masjid Nabawi. Hadis ni hadis Saidina Umar. Diri Mamat tu, lelaki ni berdiri. Saidina Umar kata, kami tengok dia, pakaian dia terlalu putih, rambut dia terlalu hitam, dan tiada tanda di tubuh dia, di pakaian dia, dia ni musafir. Tak ada tanda. Macam saya komot-komot lah jubah, keluar rumah pukul 5 pagi, nak datang sini, komot lah jubah, duduk dalam kereta, musafir. Tapi lelaki ni, kata Umar, tak ada tanda orang musafir. Baju dia kemas elok. Dan kami duk tengok dia, kami tak kenal dia. Tengok dia, hai, dia ni kok nak kata pengundi. Tak, kami tak kenal, kami tahu siapa pengundi. Contohlah. Pasal dah dekat dah. Kami tak tahu dia ni Mamat mana ni. Lepas tu kata Umar, dia jalan-jalan, dia masuk, terus duduk depan Nabi. Hai, macam dia kenal Nabi lama. Kami duk tengok dia ni biar betul. Selalunya orang luar yang tak pernah jumpa Nabi, siapa akan sambut dia untuk bawa jumpa Nabi? Dia tak boleh approach begitu saja. Ini Rasulullah. Siapakah dia sahabat? Saya ada sebuah kitab yang menyenaraikan nama-nama sahabat dan tugas-tugas mereka. Siapa yang jaga duit Nabi, financial controller. Siapa dia menteri keuangan Nabi? Tak lain tak bukan Bilal ibn Rabah. Tuan terperanjat kan? Duk nampak Bilal ni, duk kira azan ni. Tuan-tuan tahu tak Bilal tu menteri keuangan Nabi? Bilal ibn Rabah lah yang urus belanja Nabi. Berapa untuk Aisyah, berapa untuk Hafsah? Bilal. Dia terror bak kira duit. Kita Bilal ya, siap dia. Kan? Lepas tu Syakokok pula. Bukan Bilal sini, Bilal di Zimbabwe tu.
Tuan-tuan, Bilal ibn Rabah Menteri Keuangan. Subhanallah, hebatnya Bilal. Siapa yang jaga unta Nabi, siapa yang jaga kuda Nabi, siapa yang sediakan pakaian Nabi. Walau Nabi ada isteri, tapi ada seorang yang bertugas ensure pakaian Nabi. Semua Nabi detail tugas. Nabi tak buat kerja seorang, Nabi ajar kolektif jamaah. Itu dia. Hebatnya Rasulullah, detail sahabat dia. Yang tukang syair, 3 orang Ansar, Nabi tugaskan bersyair. Syair apa? Syair lawan musuh. Bukan masuk pertandingan syair peringkat Madinah. Bukan. Mereka akan bersyair lawan Yahudi. Tu dia. Yahudi hentam Nabi dengan syair, 3 orang ni balon. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Sabit. 3 orang penyair Nabi. Mereka punya syair, pukul maut punya. Hebat tak Rasulullah? Allah. Siapa dia? Yang bila orang luar datang, dia mesti jumpa sahabat ni dulu. Sahabat ni lah akan bawa jumpa Nabi. Tak kira lah waktu tu Nabi duduk ke, Nabi tengah baring ke, Nabi tengah berdiri ke, sahabat ni lah, katalah 20 orang daripada Yaman nak jumpa Rasulullah. Maka mereka akan jumpa sahabat ni dulu. Sahabat ni akan bagi briefing. Okey, kejap lagi aku bawa kamu jumpa Rasulullah. Kamu kena beradab. Kalau Nabi duduk, macam mana kamu nak buat? Kalau Nabi tengah berdiri, macam mana kamu nak hormat dia? Kalau Nabi tengah baring, macam mana pula? Sahabat ni akan beri briefing. Sahabat itu ialah Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ayah mertua Rasulullah. Abu Bakrin penyambut tetamu. Tak jumpa Nabi ya? Silat. Dia briefing. Nabi sekian-sekian, Nabi tak suka sekian-sekian. Faham? Okey, jom. Bawa. Tu dia. Tapi lelaki ni, kata Omar, oi, dia main straight. Main-main duduk terus depan Nabi. Lutut dia bertemu lutut Nabi. Macam dia kenal Nabi lama. Mau dia tak kenal Jibril. Jibril, malaikat. Mau dia tak kenal Nabi. Tu yang hadis tu panjang. Saya nak ambil poin puasa ni. Tanyalah Nabi, mal iman, mal Islam. Akhirnya, mal ihsan. Ihsan ni apa? Lalu Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau tengok Allah. Tetapi kalau engkau tak nampak Allah, ketahuilah Allah melihat engkau. Puasa tak ajar ke sifat ihsan? Kenapa siang hari sorang-sorang dalam rumah, bini outstation, anak pergi sekolah, kita pula kerja di Penang tapi duduk di Kedah, Ahad cuti. Bini pula kerja cikgu, Ahad sekolah. Kita pun sorang-sorang dalam rumah. Di dapur ada Milo, di dapur ada Ovaltine, di dapur ada Ovaltong dengan tong sekali, bukan tin. Awak lepas Zuhur tak nak bancuh Nescafe, pergilah bancuh. Dalam peti air ada ketui air, bagus punya Nescafe ais. Kan tahun ni kan punya panas, letih kita tahun ni. Secara jujur tahun ni agak letih sebab kepanasan. Allahu Akbar. Awak tak bancuh,
Maggi ada awak, hamba tak makan Maggi, pilah goreng. Lepas tu buat terlupa pula. Allah puasa, dia kata. Awak tak buat. Sebab kita tahu Allah Maha melihat. Tu puasa. Sifat ihsan. Allah tengok aku, seorang nelayan di tengah laut, di Tanjung Dawai, di mana-mana. Beranikah awak nak minum air di tengah-tengah laut seorang-seorang? Tak berani dia. Aku tahan walaupun kerja aku berat, tangkap ikan dan sebagainya. Aku tak mau Allah melihat aku. Nah, tuan-tuan, puasa didik ihsan. Bawalah perangai ini dalam pejabat. Bawalah perangai ini di sekolah. Berani nak rasuah. Berani nak tipu sana, tipu sini. Berani nak ambil kontraktor tak apa-apa, lepas tu rasuah. Berani? Tak. Sebab Allah Maha melihat. Sebab itu minta maaf sebut. Malaysia punya ranking rasuah malu. Malu kita kalau baca ranking rasuah Malaysia. Walhal majoriti umat Islam yang berpuasa. Apakah kita berpuasa hanya mendapat lapar dahaga berpuluh-puluh tahun? Seolah-olah puasa tidak memberi bekas kepada kita. Rasuah sana, rasuah sini. Pembohong sana, penyangak sana, penyamun situ. Seolah-olah kita hanya menunggu maghrib, makan, terkedarah, isap okok, tidak. Tak ada kesan seolah-olah ampun maaf sebut. Ni puasa 30 hari Allah ajar. Kamu kena sedar, aku Maha melihat. Kamu kena sedar, aku memerhati kamu. Seperti reda yang tak pernah putus daripada sasaran dia. Sentiasa Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu itu mirsad. Surah Al-Fajr. Apa dia mirsad? Ambil teropong, itu mirsad. Macam mana orang teropong? Macam tu. Allah meneropong kita. Allah memerhatikan kita. Berani nak rasuah, berani nak tipu orang, berani nak kelentong orang. Tak berani. Sebab Allah melihat. Ihsan, puasa didik. 1, 2. Ambil 1, 2 pagi. Perasaan kasih pada orang lain. Atau kita sebut life is giving. Hidup ini memberi. Perasaan kita mesti ada satu perasaan. Apa dia? Ada orang susah, aku kena tolong. Bila kita berlapar 15 jam setengah, 14 jam, 15 jam kan, tak lama itulah masa kita berpuasa. Ada negara yang 20 jam berlapar kan, belah-belah utara sana, Sweden, Helsinki, Finland, macam-macam. Kita takat 14, 15 okeylah. Tak adalah letih sangat walaupun panas sikit tahun. Lapar letih tak? Buat tak letih, tak boleh makan. Bila kata lapar mesti letih, tak boleh makan. Nafsu pula memang melokoh dah waktu dulu, lembek nafsu. Kita punya perasaan apa waktu tu? Macam ni lah agaknya orang susah. Macam ni lah orang kaih pagi, makan pagi, kaih petang, makan petang. Ada tak lagi orang masih hidup di bawah jambatan? Ada. Ada tak keluarga yang masih lagi dinding rumahnya daripada plastik kampit gula? Ada. Ada tak orang yang rumah dia bocor, hujannya habis satu keluarga? Ada. Islam hadirkan perasaan ini.
Maka Islam datangkan pada kita, kalau kamu tak buat, puasa kamu tergantung di antara bumi dan langit. Itulah zakat fitrah. Untuk mereka yang memerlukan, untuk fakir miskin, kita bagi ke dia duit sikit, biar dia seronok. Amil akan uruskan. Dia nak beli rokok ke apa, lantak ke dia lah. Itu duit dia, kita bagi. Dan janganlah duk berkira, duk bertengok harga beras tu. Aku hari tu makan jenis beras ni hak RM7, jadi kira hak paling murah. Janganlah berkira sangat. Kita bohlah hak paling mahal sikit. Duit bukan bawa mati, tuan-tuan oi. Kita boh hak paling mahal. Nak bayar takat beras kita makan tu tak apa, lepas dah hukum. Tapi bagi kita, kita belasah hak paling mahal, kita niat sedekah lebih tu tak apa dah. Tak penting, lepas dah tanggungjawab kita tu, supaya mereka seronok, gembira. Bahkan sebelum malam raya, sebelum sampai raya, tidakkah kita buat program? Saya yakin tuan-tuan buat, kita semua buat. Masuk kampung cari orang miskin. Saya tiap-tiap tahun dengan jamaah saya, Bukit Selambau, Tanjung Dawai, Bukit Selambau, Tanjung Dawai, sekali-sekala lajak pi baling. Nengok rumah di baling tu jatuh air mata. Kesian. Allah, hai, sedih tengok. Nengok rumah-rumah yang miskin. Kita bagi bantuan beras apa, kita tak ada lain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil rakyat pun turun sekali, kerajaan negeri pun bagi sekali. Semua kita buat. Untuk apa? Untuk kita merasakan satu perasaan bahawa aku tidak keseorangan. Puasa mendidik aku sharing the feelings, kongsi perasaan orang susah. Itulah hidup. Tolong orang, bantu orang, walau RM1, RM2. Saya yakin semua kita buat. Alhamdulillah, syukur pada Allah. 2, 3, apa puasa didik? Punctuality in time, management in time. Sebab masa penting. Al-waktu kas-sayf. Pepatah Arab menyebut masa itu laksana pedang. Tak dia cantai kita, kita cantai dia. Maka masa penting. Kita betul-betul tengok time bila nak berbuka puasa. Kita betul-betul tengok time bila masuk subuh berhenti makan sahur. Apa latihan tu? Hormat masa. Hargai masa. Allahu Akbar. Sebab masa ni modal kita. Maka datanglah apa yang Nabi ajar. Rebut 5 sebelum 5. Nampak? Islam didik. Benda nampak kecil ya. Apa dia? Imsak ataupun subuh. Lepas tu maghrib. Time nak makan, time berhenti. Tapi sedar tak? Islam didik hargai masa. Semayang di awal waktu. Jangan saja-saja lewatkan semayang. Walaupun Zuhur sampai 4.30, 4.32 lah, 4.33. Jangan lewat-lewatkan. Kalau boleh tepat awal waktu kita solat, datang ke masjid berjamaah, surau tak apa, madrasah tak apa. Kalau di pejabat berjamaah, di surau pejabat, alhamdulillah. Ni Islam aja masa. Maka datanglah Nabi sebut, rebutlah masa kamu sihat sebelum kamu sakit. Allah ajar dah. Wallazi khalaqakum min turabin. Aku buat kamu daripada tanah. Summa min nutfah. Kemudian aku buat kamu daripada air mani. Summa min alaqah. Kemudian aku buat kamu daripada seketul darah.
summa yukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu menjadi bayi kanak-kanak, summa litablughu ashuddakum, kemudian aku besarkan kamu menjadi dewasa. Jaga ni. Summa litakunu syuyukha, kemudian aku akan kembali buat kamu menjadi syuyukha, tua, tak larat dah. Syuyukha, tua, tak larat dah. Tak larat dah, mai umur 50, mai umur 60, mai 70, tak larat dah. Allah bak dah. Tak larat dah. Waktu 17 dulu duk angkat motor jadi mak rempit. Mai 70 barulah nak kelang kabut. Tak larat dah. Tarawih pun bukan 8, 4 kerat lalu. 8 tu boleh gagah lagi, dia 4 terus. Tak larat dah. Kerat 4 balik lalu. Litakunu syuyukha. Ayat tu ayat berapa? Surah Ghafir. Ayat berapa? 67 surah Ghafir. Allah Ta'ala sebut kamu akan jadi tua, kamu tak larat dah. Allah, buka puasa makan banyak anak abang mai. Umur abang-abang saya taklah 60 lagi, pergi dekat-dekat dah. Hak abang-abang 60, 70, hak 80 tak ada kot, hak 90 lagi tak ada. Larat makan banyak mana? Tengah hari makan banyak mana abang mai? Banyak mana makan? Nasi ada sikit. Tu pun jenuh sa'i sofa marwah nak pergi ambil lauk. Pegang pinggan pun tak tahu ni nak tak tahu. Cedok lagi letak. Ada. Allah tarik sikit-sikit bila syuyukha, bila kita mai umur tua. Tapi yang ni rokok tetap berselera. Tuan jangan kata apa. Hang 60 ke, hang 70 ke, itu peluru berpandu tetap. Jangan kata apa hak tu. Nasi tak berapa ustaz. Kita tak ada naik tangga rumah, menyesal beli rumah 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Dia main umur lagu ni, dia menyesal. Silap patut aku beli rumah setingkat. Nak naik tangga tu malas lah. Bini duduk atas, kita bawah telefon. Yang buat main bantai. Confirm. Nak naik tangga tu malas, tidur bawah. Iya, dia main dah time tu. Lutut sakit. Dia kata menyesal betul aku beli rumah. Dia main perasaan tu. Waktu mula beli ke main semangat lagi nak 2 tingkat. Ambil hang. Wah, nak tangga bukan banyak mana pun, 13 tangga ya. Tapi dia malas lah. Ya Allah, dia sampai tahap tu. Nabi kata hampa rebut waktu hampa muda, hampa sihat belum hampa sakit. Hampa rebut waktu hampa muda sebelum hampa tua. Hampa rebut waktu hampa lapang sebelum hampa sibuk. Hampa rebut sebelum hampa kaya, sebelum hampa jatuh miskin. Dan hampa rebutlah sebelum hampa mati, waktu hampa hidup. Belakang kita, sahabat kita yang telah pergi lebih dulu daripada kita. Kita ada dalam ni pasal apa? Sebab belum sampai masa. Nanti sampai tak masa? Sampai. Tak duduk makmum dah, duduk depan. Depan tu imam terus tak batal dah semayang waktu tu. Lah kalau depan tu imam batal lah. Nanti sampai masa duduk depan tu imam, dia tak batal dah pasal dah tak boleh bangkit dah. Duduk belakang. Dan kita akan jumpa 2 makhluk yang kita tak boleh lari, mesti jumpa Munkar wa Nakir. Tuan, matanya biru, kulitnya hitam, wajahnya hitam. Nabi kata matanya biru, suaranya laksana halilintar. Itulah Munkar wa Nakir.
Kita takkan boleh lari dari himpitan kubur. Di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengebumikan jasad sahabat dia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin Aus Ansar. Sa'ad bin Mu'adz dalam hadis At-Tirmizi, Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia dalam peperangan Ahzab, perang Khandaq, walaupun tak bertempur, tapi panah-panah tu lepas juga, maka ada panah yang terkena kepada Sa'ad bin Mu'adz, lalu dia meninggal dunia. Di dalam hadis ketika Sa'ad meninggal dunia, Rasulullah bersabda, arasy Allah bergegar dengan kematian Sa'ad. Tuan-tuan boleh bayang tak hebat tak hebat Sa'ad bin Mu'adz? Islam 6 tahun aja. Masuk Islam umur 31, wafat 37 tahun. 6 tahun saja dia Islam. Waktu dia meninggal, arasy Allah bergegar. Ketika Rasulullah mengebumikan jasad dia di Baqi', dalam hadis yang sahih, selesai Nabi tanam kambuh dengan sahabat, Nabi kata apa? Sesungguhnya kubur sedang menghimpit Sa'ad, tetapi dia selamat. Ni Nabi apa? Setara Sa'ad bin Mu'adz yang mati bergegar arasy, masuk saja kubur akan cuba himpit. Itu sifat kubur. Nabi kata dia selamat. Selamatlah sebab sahabat kita. Fikir dengan iman, dengan takwa. Dosa aku banyak ya Allah, amalan aku sikit ya Allah, zikir aku sikit ya Allah, sedekah aku sikit, baca Quran aku sikit ya Allah, ampun aku ya Allah, selamatkan aku di alam barzah. Minta dengan Allah, sebab Sa'ad sendiri masuk saja kubur nak impit dia. Kubur peduli apa? Dia kira nak impit lah. Jaga dia selamat. Nabi kata mudah-mudahan kita juga selamat, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, akhirnya saya ingin berpesan pada muslimin muslimat sekalian, supaya biarlah Ramadan dia tinggalkan kita. Dia akan pergi dan telah pergi, tetapi janganlah kita meninggalkan amalan di bulan Ramadan. Jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Macam biasa, saya yakin tuan-tuan buat, baca Qurannya, sedekahnya macam biasa. Dan pada siapa yang mampu untuk puasa 6 di bulan Syawal, pertama saya ucap tahniah kepada yang sudah selesai 6 hari di bulan Ramadan. Tahniah saya ucapkan secara peribadi. Bukan senang no. Saya pun masih berbaki 6 hari lagi. Tak ada lah, tak buat lagi. Aduh, ni hari ni kenuri lagi. Kemarin 2. Dulu kemarin 4. Naik demam kita punya makan. Tapi lagi anak murid, anak dia kahwin, rumah terbuka, segala tok nenek. Ni 2 hari ni ada hari. Aduh. So siapa mampu buat awal 2 Syawal, selesai dah dia. Siapa tak mampu tak apa, kata ulama, ambil saja mana-mana Syawal.
Tambah awal-awal ni kan rumah terbuka saja. Allah, letih. Nak melayan gembirakan tuan rumah, pahala juga. Memenuhi jemputan pun pahala juga. So, bagi saya lah, macam kita sibuk ni ujung-ujung lah. Ngam-ngam nak habis 24 Syawal tu kita start. Pulun 6 hari. Tiba-tiba baru habis 3 hari, lepas tu tak larat. Ada lagi baki 3 hari. Dia kata 3 hari okey kot. Dia kata sebab Nabi habaq 6 hari pahala setahun. Macam puasa setahun. Dia kata 3 boleh kot 6 bulan. Tak kucing hang. Jangan duk pakai hadis. Jangan duk reka hadis hang sendiri. Nabi kata 6 lah. Tak ada duk 3 kerat boleh 6 bulan pahala. Tak ada. Tak ada. Dan berkata Al-Qaradawi almarhum, sesungguhnya amalan-amalan sunat itu, walau tinggi mana darjatnya, dia tetap sunat, takkan jadi wajib. Tu dia. Bermakna buat pahala, tak buat tak apa. Tu lah. Tak buat tak apa. Tak ada rasa nak terjun gunung pasal tak dapat puasa 6 Syawal, sibuk. Dah. Amalan sunat tetap sunat, kata Qaradawi, dia takkan naik hukum wajib. So bila sunat, buat pahala, tak buat tak apa. Kalau mampu sila, tak mampu buat macam mana? Yang penting Allah sayang kat kita. Umur kita pendek-pendek, tapi Allah bagi amalan umur panjang weh. Lailatul Qadar 83 tahun. Meninggal umur 60. Amalan 83 tahun. Takkan kita dapat Lailatul Qadar tahun ni je. Tahun lepas dapat kot, insya-Allah. Tahun sebelum tu 10 malam akhir kita tunggu, dapatlah. Allah sayang tak kita? Kita bukan macam umat Nabi Nuh, umur 900 lebih, umur 1000 tahun, mampu bayar pencen. Larat. Umur kita pendek, 60 pun jalan. Pendek. Tapi Allah bagi, ambil ke hampa umat Muhammad 83 tahun aku bagi. Semalam ya. Aku bagi ke hampa puasa sunat Isnin Khamis, buat. Aku bagi ke hampa 10 Muharram, 9 Zulhijjah, sentiasa berterusan. Ada pahala. Tu dia kasihnya Allah, specialnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat, harapan kita semoga Allah menerima semua amalan kita dah kita buat sebulan hari tu. Walaupun kita mengaku takkan sampai standard piawaian yang Allah hendak, tetapi hak itulah kita mampu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku kita lemahnya kita, banyaknya tidur daripada baca Quran, mengaku kita. Tapi jangan putus harap rahmat Allah. Dan yang kedua, kita minta pada Allah panjangkan usia kita. Dapat kita bertemu pula 1445 tahun hijrah, tahun depan puasa lagi, mudah-mudahan panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu untuk pagi ini. Moga-moga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Terus Allah mengurniakan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita. Kerana tanpa petunjuk dan hidayah, confirm kita akan sesat daripada jalannya. Dan apabila sesat, tiada tempat kecuali neraka Allah. Wal'iyadzabillahi min zalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.